Ada pula dia kata, Ustaz Ilyas sambut di Bali pula dah. Bukan, saya tak sambut di Bali. Kita pergi ziarah keluarga kita yang non-Muslim, tapi ada pertalian darah dengan keluarga kita. Nabi kan kalau bersin, Nabi kalau tengok orang bersin, Nabi akan mendoakan, Yarhamukallah, Yarhamkallah. Maka ada di kalangan orang Yahudi yang dia nak juga doa tu, semoga mendapat rahmat Allah tu, dia nak juga mendapat doa Nabi tu. Ada setengahnya tu saja dia pergi bersin kat Nabi, saja buat pergi bersin kat Nabi. Dia buat bersin. Tak banyak lagi tempat lain kau boleh bersin kan, yang kau nak bersin kat depan Nabi tu buat apa? Sebab dia nak tumpang doa Nabi tu. Asyim kat Nabi tu. Tapi bagi non-Muslim, Nabi tidak menyebutkan Yarhamkallah. Akan tetapi Nabi menyebutkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga engkau mendapat hidayah Allah. Semoga engkau mendapat hidayah Allah dan dipermudahkan urusan. Tu. Jadi timbul juga tanda tanya, boleh atau tidak kita nak mendoakan orang yang non-Muslim? Boleh atau tidak kita nak doakan orang bukan Islam? Jawapannya boleh, dengan syarat orang bukan Islam tersebut masih lagi hidup. Kalau orang tu dah meninggal, orang non-Muslim tu dah meninggal dunia, tak boleh kita doakan dia, sama sekali tak boleh. Hatta kita orang Islam nak kata rest in peace ke apa, tak boleh. Tak boleh kita, sebab dia ada unsur doa. Kalau orang yang dah non-Muslim yang dah meninggal dunia, kita tak boleh doakan dia. Tapi kalau dia masih lagi hidup, kita boleh saja doakan apa saja. Dan pernah direkodkan dalam sejarah, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ini pergi ke satu kampung. Orang kampung itu non-Muslim dan diorang ni pun tak apa layan sahabat-sahabat Nabi. Satu malam, sahabat-sahabat Nabi itu didatangi oleh orang kampung tersebut, di mana mereka datang nak report, nak mengadu, kata apa? Ni kami punya ketua kampung kami kena sengat dengan binatang bisa, minta tolong sekejap. Sahabat Nabi ni kata, boleh dengan syarat bagi upah kambing seekor. Orang tu kata, kalau tuan ketua kampung kami ni sembuh, elok, kembali pulih, bukan setakat seekor, 30 ekor kami bagi kambing yang nanti ni. Banyak pula nak bagi. Akhirnya, ringkas cerita, sahabat Nabi tersebut membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kepada siapa? Kepada ketua kampung yang disengat binatang bisa, yang mana ketua kampung tu pula, dia non-Muslim. Dia bukan Islam. Maka sahabat Nabi ni pula, dia baca surah Al-Fatihah. Sebagai apa? Sebagai jampi, sebagai ruqyah. Boleh atau tidak kita nak berjampi dengan menggunakan ayat suci Al-Quran? Jawabnya boleh. Tapi dia baca ayat suci Al-Quran tu dengan tujuan perubatan kepada orang non-Muslim. Boleh atau tidak? Takdir Allah. Takdir Allah, apa yang berlaku? Ketua kampung yang disengat binatang bisa tadi tu, dengan izin Allah, sembuh. Punya seronok dia orang kampung semua. Akhirnya seperti yang dijanjikan, mereka menghadiahkan 30 ekor kambing pada sahabat Nabi SAW sebagai apa yang dah dijanjikan tadi, atau tanda terima kasih lah. Sudah banyak pula nak balik kambing ni, kan? Dan mereka pun ragu-ragu, boleh tak boleh ni? Bawa ke Nabi, cerita, dan mereka pun report pada Nabi SAW akan situasi yang berlaku. Ceritalah pergi ke kampung tu, dia orang buat tak layan, malam tu dia orang datang minta tolong, ketua dia kena sengat apa semua. Maka akhirnya Nabi SAW pun, Nabi tanya, macam mana engkau tahu bahawa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, adalah jampi? Maka sahabat tu kata, aku cuba je ya Rasul, saya try lah. Nabi kata, boleh, bagi sikit kambing tu, ataupun bagi bagi pada aku sikit. Maknanya apa? Nabi sesekali tidak melarang. Dia kalau Nabi larang, benda tu jadi haram lah. Contohnya Nabi melarang, apa pandai pula baca surah Fatihah, doakan orang non-Muslim pula. Nabi tak melarang sedikit pun. Maknanya perbuatan tersebut boleh. Perbuatan tersebut dibolehkan. Kawan-kawan semua ada jumpa kawan-kawan kita non-Muslim, tak kira lah, mungkin dia daripada masyarakat Tionghoa, Cina ke India ke apa, yang non-Muslim sekalipun,
kita boleh untuk mendoakan mereka. Semoga engkau dilimpahi rezeki banyak, semoga engkau mendapat kebaikan yang banyak, semoga hidup engkau sekeluarga bahagia selalu, moga engkau sihat selalu. Kawan-kawan kita tu kan yang non-muslim, boleh kita doakan. Syaratnya dia masih hidup. Dia masih hidup, kita boleh doakan. Boleh, tak salah pun. Tapi kalau dia meninggal dunia, tak boleh. Kita tak boleh doakan dia kepada kepada mendiang sekian kita doa. Tak boleh. Dia masa dia hidup boleh. Berdasarkan peristiwa yang telah saya kongsikan itulah, kan. Bukannya apa baru-baru ni ada juga orang, saya post dekat Facebook, Instagram saya, yang saya bersama-sama dengan keluarga mertua saya di Sabak Bernam, merupakan keluarga daripada keturunan India. Jadinya bila sambutan Deepavali baru-baru ni, saya pun balik kampung dan pergi ziarah keluarga mak mentua saya, adik beradik dia tu non muslim. Jadi dia orang sambut Deepavali. Kita ni pula pergi sebagai menghormati, orang panggil apa? Ziarah, menziarahi, mengeratkan kasih sayang. Bukannya kita pergi dengan tujuan nak sambut Deepavali, itu bukan. Kita pergi dengan tujuan ziarah ataupun nak mengeratkan kasih sayang, kemanusiaan. Sebab tu pula ada pertalian darah pula dengan mak mertua saya. Dengan cara itu, sikit sebanyak, manalah tahu terjentik di hatinya nanti mendapat hidayah petunjuk daripada Allah SWT. Mana nak tahu kan? Kita berbaik-baik, kita bawa makanan, kemudian kita pula mendoakan yang baik-baik, kemudian kita sembang, kita meriahkan. Seronok, suasana tu seronok. Inilah dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan, selain daripada dakwah dengan bercakap. Janganlah kita terlalu ekstrim sangat. Masuk Islam semua. Tiba-tiba masuk Islam semua. Janganlah macam tu. Relax. Kita kasih sayang, kelembutan, dengan cara yang paling santun, dengan paling hormat. Maka sikit sebanyak hati mereka akan terpesona. Oh, macam ni Islam rupanya. Ingatkan, kalau dah salah seorang daripada ahli keluarga dah memeluk Islam, maknanya terus tinggal keluarga kita, terus putus saudara. Tak. Persaudaraan tetap persaudaraan walau berbeza agama, berbeza agama kan. Tapi kasih sayang sebagai manusia, kasih sayang sebagai adik-beradik tak pernah putus. Itu bagus betul. Ini ada pula dia kata, Ustaz Ilyas sambut Deepavali pula dah. Bukan, saya tak sambut Deepavali. Kita pergi ziarah keluarga kita yang non-Muslim, tapi ada pertalian darah dengan keluarga kita. Masya Allah. Dia cuma begini, saya nak pesan pada kawan-kawan semua. Kita, kalau kawan-kawan kita yang non-Muslim, dia menyambut perayaan yang bersifat keagamaan, maka kita hanya sekadar, kalaupun kita nak ucap selamat, kita bukan ucap selamat pada perayaan keagamaan dia itu. Tidak. Tetapi kita ucap kegembiraan untuk dia. Kan? Selamat menyambut. Apa-apa dia punya sambutan dia itulah. Selamat menyambut. Semoga berbahagia selalu. Bukan, sebab kita tak boleh sama sekali meredai apa kesesatan yang dilakukan. Sebab dalam bijak pandai kata ar-ridha bil kufri kufrun wa bil maksiati maksiatun. Redha dengan kekufuran adalah kufur, dan redha dengan maksiat adalah juga maksiat. Ataupun dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wala yarda li'ibadihil kufra. Dan Allah tidak redha bagi hamba-hambanya akan kekufuran. Surah Az-Zumar ayat 7. Maknanya kita bukan menyambut. Kita bukan menyambut sambutan keagamaan mereka, tidak. Tetapi kita sekadar tumpang seronok dengan ataupun kita dengan tujuan untuk nak mengeratkan mungkin hubungan kejiranan, ataupun mungkin kerana Allahumma salli ala Muhammad, mungkin dia kawan sepejabat. Kita nak mengeratkan perhubungan, persahabatan, mungkin pertalian darah macam keluarga mertua saya tu kan. Dengan tujuan itu, maka itulah yang terbaik sekali. Pada masa yang sama, kita juga
kena jaga batas-batasnya. Sungguh pun kita dalam kemeriahan kita nak berkasih sayang, menghormati tu, tetap dia ada limit dia. Dia panggil apa ya? Batasan dia lah, sempadan dia yang kita pun jangan langgar. Antaranya apa? Pertama, syarat untuk nak memenuhi jemputan perayaan non-Muslim. Pertama, lokasi di mana ia diadakan. Contoh, kalau jemputan tersebut diadakan di gereja atau di kuil, jemputan macam ni tak wajar untuk kita terima. Sebab dia ada satu simbolik kepada perayaan agama dan seolah-olah Muslim redha dengan agama tersebut. Ini kena ingat. Tapi macam mana pun satu sudut yang lain di mana kalau ia diadakan di rumah non-Muslim atau di dewan dan dia langsung tidak melambangkan kepercayaan atau perayaan agama semata-mata, maka itu tak ada masalah. Dia lebih kepada apa? Kita bertemu, kita jumpa, sembang-sembang, berbual-bual. Itu saja. Tak ada ritual-ritual, bacaan-bacaan yang kita pun turut sama dengan. Ada. Itu kena ingat satu. Yang keduanya, bukan untuk bertujuan nak membesarkan agama lain. Nak jaga hati punya pasal, masuk sekali dalam dia punya semayang ke, tak boleh. Yang tu tak boleh. Kemudian, yang ketiganya, kita menjaga dari sudut makanan. Kalau boleh begini, kita pergi untuk nak berziarah ataupun mengunjungi rumah non-Muslim yang di kalangan ahli keluarga ke, jiran, tetangga ke, sahabat handai di pejabat kita tu kan. Kalau nak makan sekalipun, kita pastikan. Kadang-kadang ada setengah tuan rumah, tak kiralah India ke China yang non-Muslim, dia faham bila tetamu dia ramai kawan-kawan, jiran, kawan pejabat yang Muslim, maka caterer yang dia ambil itu caterer yang Muslim. Yang memang jagalah, maksudnya makanan tu disembelih ke, bahan-bahannya daripada sumber yang halal, makan makanan yang halal semua, caterer pun dah Muslim semua, tak ada masalah. Tapi kalau kita sendiri ragu yang masa penyediaan tu bukannya orang Islam atau non-Muslim, maka lebih baik kita menghindarinya. Dalam hadis Nabi sebut apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kita ragu-ragu. Dia kata ini semua halal. Pasal ada setengah kawan-kawan kita yang non-Muslim ni, pada dia halal tu maknanya selain daripada anjing dan babi. Ada setengahnya dia faham macam tu. Pada kita bukan semata-mata itu halal. Kebersihannya, penyediaannya, bekas, gelas, dapur, semua tu, kebersihan tu, itu berkait dengan soal halalan thayyibah. Jadi kalau nak lebih selamat, kita bawa makanan yang kita dah bungkus siap-siap, kan, kemudian makan bersama-sama. Itu yang kita beli siap-siap sendirilah. Itu lebih bagus. Tapi pada saya, utama dia punya main dia adalah kita pergi dengan tujuan nak menghubungkan tali persaudaraan, tali persahabatan, kejiranan untuk menjadi lebih seronok. Itulah keindahan Islam. Wallahu alam. Okey, tuan-tuan ya? Clear. Cumanya kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi penyelamat umat? Penyelamat umat yang macam mana ni? Okey.